Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah Najwa binti Syaifuddin, pelajar T1 S2.04. Pada hari ini, saya akan melaksanakan tugasan pentaksiran berterusan bagi subjek PIMK 3253, pengajian hadis yang mana akan membincangkan tentang tajuk kepentingan menjaga ilmu hadis dari aspek keagamaan dan nilai. Ilmu hadis merupakan satu kaedah yang digunakan untuk mengetahui dan menilai kedudukan seorang perawi, yakni sanad, dan lafaz, yakni matan hadis. Hadis ini terbagi kepada dua, iaitu yang pertama hadis riwayah. Hadis riwayah merujuk kepada satu pengetahuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus, sama ada perkataan, perbuatan, takrir, sifat dan tingkah laku. Manakala yang kedua ialah hadis dirayah, yakni merujuk kepada suatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, sama ada diterima atau ditolak perkara yang berkaitan dengannya. Kita lihat terlebih dahulu kepentingan menjaga ilmu hadis dari aspek keagamaan. Bila kita lihat dari aspek keagamaan, mengapa pentingnya ilmu hadis ini dalam aspek keagamaan? Yang pertama, merupakan rujukan utama umat Islam dalam permasalahan umat dan isu keagamaan. Kita lihat bagaimana hadis adalah salah satu asas kepada syariat Islam. Hadis merupakan rujukan yang utama dalam syariat umat Islam ini. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berperanan sebagai menerangkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, dan ia berperanan untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran secara terperinci. Ada ayat yang tidak lengkap ataupun tidak jelas maksudnya, akan dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita lihat dengan lebih mendalam, hadis menjadi penentu dalam hukum hakam agama di dalam syariat Islam. Bukan sekadar lafaz di dalam Al-Quran, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjadi salah satu rujukan dalam kita menentukan hukum dalam agama. Kita lihat betapa pentingnya sesebuah hadis bagi memandu umat Islam ini ke arah jalan yang diredai oleh Allah, jalan yang benar. Tanpa ilmu hadis, kesahihan atau kedudukan hadis untuk menentukan hukum hakam dalam agama itu tidak dapat dilakukan. Hal ini kerana dalam menentukan hukum hakam agama, hadis-hadis yang tertentu yang mempunyai ciri-ciri tertentu sahaja yang boleh dijadikan hujah dalam kita menentukan hukum agama. Macam seperti yang kita tahu, hadis yang dhaif jiddan ni tidak boleh dijadikan hujah dalam kita berkata ataupun hujah dalam kita menyampaikan ilmu agama. Dan melalui ilmu hadis inilah sesebuah hadis itu akan mampu menolak sama ada isu yang berlaku dalam permasalahan umat ataupun kesalahfahaman dalam agama Islam itu sendiri. Dan kekeliruan dalam permasalahan agama ini dapat diselesaikan melalui hadis, yang mana melalui ilmu-ilmu hadis, iaitu di mana hadis ini ditapis secara terperinci, secara teliti oleh para ulama hadis ini untuk kita menentukan sama ada hadis ini benar ataupun tidak, untuk kita jadikan rujukan utama dalam menangani masalah yang berlaku. Maka di sini kita lihat betapa pentingnya kepakaran dalam agama, terutamanya dalam ilmu hadis, untuk kita menentukan kedudukan sesuatu hadis tersebut. Hal ini kerana ulama dalam ilmu hadis ini tidak akan bercakap kosong, bercakap tanpa ilmu. Sedangkan mereka inilah yang menjadi tunjang utama untuk kita sebagai umat Islam dalam kita menentukan dan kita
sampai ke hari ini bagaimana hadis yang sahih, yang hasan sampai kepada kita adalah melalui ulama-ulama hadis yang mendalami ilmu hadis ini sendiri. Al-Qardawi telah menjelaskan bahawa pembentukan masyarakat harus dimulai dengan membetulkan pemahaman terhadap sumber agamaan. Kita lihat bagaimana Al-Qardawi telah menjelaskan pemahaman dalam sumber agama itu penting untuk membentuk masyarakat yang hidup dalam kehidupan yang Islam. Tanpa ilmu hadis yang dilaksanakan oleh para ulama hadis, masyarakat akan menghadapi masalah dalam hukum hakam dalam kehidupan beragama, sekaligus akan menjejaskan akidah umat Islam. Kita lihat bukan hanya sekadar hadis ataupun ilmu hadis bukan sekadar ilmu, tetapi ia melibatkan akidah umat Islam kerana meliputi dua sumber utama umat Islam yang penting dalam kehidupan kita, iaitu Al-Quran dan hadis, yang mana berkait rapat dengan akidah umat Islam. Allah telah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنهم وأنتم تسمعون. Sadaqallahu al-azim. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Surah Al-Anfal ayat ke-20. Yang kedua, mengapa pentingnya ilmu hadis ini dalam bidang keagamaan, iaitu ialah bagi menjaga kesucian dan martabat sesebuah hadis. Kita lihat hari ini, pada zaman pemodenan hari ini, banyaknya hadis yang telah diseleweng dan direka-reka oleh musuh-musuh Islam kita pada hari ini. Hal ini berlaku kerana kita lihat Al-Quran merupakan mukjizat yang sangat agung, yang sangat besar. Dan Al-Quran ini adalah satu mukjizat yang mana sukar untuk diubah dan tidak boleh diubah sesuka hati. Jadi musuh Islam ini menggunakan hadis, mengambil inisiatif menggunakan hadis ini sebagai satu platform untuk mereka menimbulkan kekeliruan kepada umat Islam hari ini. Mereka mereka hadis, menyeleweng hadis untuk menampakkan hadis itu sempurna bagi menimbulkan kekeliruan yang kadang-kala sehinggakan mewujudkan perbalahan antara sesama umat Islam. Ilmu hadis ini dapat menjaga kesucian hadis dari perkara yang membahayakan umat Islam, membahayakan akidah umat Islam dan sebagainya, dari aspek fahaman agama. Dan martabat sesuatu hadis ini dapat dijaga dan diangkat tinggi kerana disiplinnya ulama hadis dalam ilmu hadis ini yang menjadikan hadis itu menjadi sumber utama dalam Islam. Kita lihat bagaimana ulama hadis ini disiplin dalam menentukan sesuatu hadis itu, martabat sesuatu hadis, status hadis tersebut, sehingga kan hadis ini diangkat tinggi. Dan pentingnya ilmu hadis ini untuk menjaga kesucian kata-kata ataupun sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut dalam hadisnya yang berbunyi, "Wa man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maksudnya, barang siapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran kepada sesiapa yang dengan sengajanya menyeleweng hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun mereka-reka kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah fungsi ilmu hadis dalam menjaga kesucian dan martabat hadis itu daripada ditindas oleh musuh-musuh Islam. Seterusnya, kepentingan yang ketiga dalam aspek keagamaan, pentingnya ilmu hadis ini adalah bagi membangunkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ilmuwan hadis memilih hadis dengan sangat teliti dan mengambil berat dalam meriwayatkannya. Bagaimana ilmuwan hadis, ulama hadis ini menggunakan
ilmu hadis ini dalam menentukan sesebuah sanad dan lafaz sesebuah hadis. Dalam meneliti ilmu hadis, kita dapat lihat betapa sukarnya dalam mempertahankan dan menjaga hadis itu sendiri daripada semudah-mudahnya ataupun dengan mudah diseleweng oleh orang lain. Bagaimana kita perlu meneliti sebelum memilih dan menggunakan hadis dalam kehidupan harian kita. Kita lihat dalam kepayahan menentukan status hadis dan sebagainya, kita dapat lihat bagaimana perjuangan ahli dan para ulama ilmu hadis ini untuk mempertahankan dan menjaga agama Islam itu sendiri dari diseleweng oleh musuh-musuh Islam. Hal ini akan mewujudkan, kita lihat perjuangan para ilmuwan hadis ini akan mewujudkan dan menyuburkan rasa kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjuang mempertahankan Islam untuk sampai kepada kita pada hari ini. Dan apabila kita mendalami ilmu hadis ini dalam kehidupan kita, kita akan lihat dan kita lebih menghayati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini dalam memperjuangkan agama Islam untuk kita dan untuk umat Islam seluruhnya. Penghayatan dalam ilmu hadis ini mampu memberikan kita rasa kecintaan kepada Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita selami hadis Nabi dan seterusnya, kita akan berusaha apabila kita mendalami ilmu hadis ini, kita akan berusaha sedaya upaya kita untuk mempertahankan hadis ini daripada dipermainkan atau diseleweng. Seterusnya, kita akan berusaha untuk memartabatkan agama Islam itu sendiri supaya ianya kekal sepanjang zaman dan sampai kepada generasi yang akan datang. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah merupakan tunjang dalam agama Islam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang cinta Rasul tanda kesempurnaan iman. An Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia lebih mencintai aku daripada kedua orang tuanya, anaknya dan manusia semuanya. Hadis Sahih Bukhari. Sekarang kita akan lihat bagaimana kepentingan menjaga ilmu hadis dari aspek nilai. Seterusnya kita lihat pula dari aspek nilai, yang mana betapa pentingnya ilmu hadis ini kepada nilai, yakni kepribadian seseorang, yang mana apabila kita mendalami ilmu hadis ini, kita akan menyedari dalam melakukan sesuatu perkara perlu mengutamakan adab dan akhlak. Dalam sesuatu ilmu, kita lihat sebenarnya ilmu yang bermanfaat ini ialah apabila ilmu itu menjadikan seseorang itu lebih bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu hadis mengajarkan kita dalam disiplin ilmu hadis, yakni agar kita sentiasa menjaga kualiti dan bukannya kuantiti. Banyaknya hadis yang datang kepada kita tetapi bukanlah semua kita boleh menerimanya secara mudah. Tetapi kita perlu mengkaji menggunakan ilmu hadis dalam kita mengetahui sama ada ia kualiti ataupun tidak. Disiplin ilmu hadis juga penting dalam mengajar kita nilai diri untuk kita berpada-pada dengan apa yang sedikit. Betapa ilmu hadis ini memberikan kita erti maklumat yang sahih itu adalah lebih penting berbanding maklumat yang palsu. Tidak semua yang datang kepada kita perlu untuk kita terima, tetapi perlunya kepada kita berpada-pada dan mengutamakan adab dan akhlak, bukanlah hanya sekadar menyebarkan perkara dan maklumat yang palsu. Adab dan akhlak dalam kita menyatakan sesuatu maklumat itu lebih penting berbanding kita mengejar populariti.
Bukanlah kita mengajar sesiapa yang paling banyak meriwayatkan hadis, tetapi sesiapa yang benar-benar menjaga adab dan akhlak dalam meriwayatkan sesebuah hadis. Ilmu hadis penting dalam mengajar kita untuk amalkan dan mengutamakan ilmu itu untuk diri sendiri dahulu, sehingga ia membentuk dan mengubah tingkah laku serta peribadi kita. Ia juga mendidik agar kita tidak tamak dengan banyaknya lambakan ilmu, terutama di media sosial pada hari ini, ataupun maklumat yang kita peroleh. Sebaliknya, perlu utamakan kesan sesuatu ilmu itu dalam diri sehingga hati kita ini meresap sepenuhnya. Dalam Malik bin Anas telah berkata, bukanlah ilmu itu dengan banyaknya periwayatan, tetapi ialah dengan Allah yang menjadikannya di dalam hati. Kita lihat, bukanlah banyaknya ilmu itu, tetapi bagaimana Allah memberikan penghayatan di dalam hati seseorang tentang sesuatu ilmu itu. Seterusnya, dari aspek nilai, ilmu hadis ini penting bagi memastikan nilai kepribadian seseorang itu sentiasa berkata ataupun menulis perkara yang baik-baik sahaja. Disiplin ilmu hadis ini mengajarkan kepada kita agar sentiasa berfikir dan merenung dengan setiap apa yang kita katakan atau tuliskan, dan setiap tindakan kita perlunya kepada kita berfikir dan merenung terlebih dahulu. Kebanyakan orang hari ini hanya bercakap dan menulis, terutamanya di media sosial, tanpa mereka menyedari kesan dan akibat perbuatan mereka. Contohnya, ilmu hadis ini bagaimana mereka mengetengahkan kepada kita, ataupun bagaimana pentingnya ilmu hadis ini dalam membentuk nilai peribadi seseorang, ialah bagaimana para ilmuwan hadis ini sangat berhati-hati dalam penulisan hadis yang diriwayatkan oleh mereka. Setiap aspek dalam ilmu hadis itu diteliti bagi memastikan apa yang mereka sampaikan adalah perkara yang mampu memberi manfaat kepada umat Islam kita pada hari ini. Dan kita lihat bagaimana ia sangat tidak relevan ataupun kurang berlaku hari ini, yang mana masyarakat hari ini lebih selesa ataupun mereka terlupa untuk meneliti terlebih dahulu dan berfikir kesan dan akibat perkataan-perkataan yang mereka lontarkan di media-media sosial. Perkataan atau penulisan sebenarnya ia merupakan satu perkara yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pastinya ianya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ kita lihat betapa pentingnya bagi seorang muslim itu bercakap dengan berfikir dan tidak boleh berkata ataupun menulis dengan niat jahat, apatah lagi untuk menipu. Berkata atau menulis perkara yang mengandungi kebaikan sahaja ataupun senyap. Seperti mana Abu Hurairah telah menyatakan bahawa Nabi SAW telah berkata, dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata dengan kebaikan atau hendaklah dia senyap. Dan bagaimana ilmu hadis ini membentuk nilai kepribadian seseorang, disiplin ilmu hadis ini menjadikan kita manusia ataupun masyarakat umat Islam yang sentiasa berfikir dan merenung setiap apa sebelum kita melakukan sesuatu tindakan ataupun mengeluarkan sesuatu perkataan. Seterusnya, bagi aspek nilai yang ketiga, bagaimana pentingnya ilmu hadis ini kepada nilai peribadi seseorang yang mampu mendidik kita untuk tidak menipu atau melawak. Ilmu hadis penting dalam mendidik nilai kepribadian manusia agar tidak menipu dalam ucapan ataupun penulisan dengan niat untuk melawak. Kita lihat hari ini betapa ramainya orang yang menganggap kata-kata mereka yang mereka lontarkan dalam perkataan ataupun penulisan mereka dengan anggapan mereka hanya bergurau, sedangkan mereka telah melampaui batas gurauan dengan memasukkan unsur penipuan dan kezaliman terhadap orang lain. Kita lihat tadi seperti hadis yang saya sebutkan sebelum ini, bagaimana Rasulullah SAW telah mencela dan memberi amaran kepada orang yang menipu di atas nama baginda Nabi SAW, yang mana pastinya ia akan dicampakkan ke dalam neraka.
Disiplin ilmu hadis mengajarkan kita bahawa Islam sebenarnya tidaklah mengharamkan lawak jenaka, akan tetapi Islam mengharamkan penipuan termasuk dalam lawak jenaka. Yang mana kadang-kala kita berjenaka ataupun melawak secara berlebih-lebihan sehingga memasukkan unsur-unsur penipuan dalam kata-kata kita. Bagaimana kita melihat banyaknya hadis yang ditolak apabila wujudnya unsur-unsur penipuan dalam hadis tersebut. Dan inilah yang mengajar kita dalam nilai, dalam membentuk diri kita untuk tidak menipu dalam percakapan kita. Ulama hadis meneliti setiap hadis maudhu yang mana terkadangnya wujud penipuan yang jelas dan nyata terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Islam mementingkan unsur percakapan dalam nilai peribadi seseorang yang tidak berniat untuk melawak tetapi melawak yang berlebih-lebihan yang menzalimkan orang lain. Sa'id bin Al-Musayyib telah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, celakalah, celakalah kepada orang-orang yang bercakap dengan sesuatu percakapan untuk dia menyebabkan sesuatu golongan gelap, tetapi dia menipu. Celakalah baginya, celakalah baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis hasan. Sekian sahaja daripada saya. Yang baik datangnya daripada Allah dan yang kurang daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.